Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Pusat yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh, para asatizah, para ulama, para masyayikh, hadirin wal hadirat hafizakumullah, kepada segenap yang sentiasa bersama kami di Serambi Ilmu Online. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan meneruskan pengajian kita dengan kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, juz pertama, muka surat 188, bahagian ke-7, tentang bab ketiga pada menyatakan rahsia sembahyang. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah mari kita sama-sama sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa rafa'na bihi wa bi unni. Amin. Ke-7, sunat bagi imam bahawa membaca pada sembahyang subuh akan 2 surah yang kemudian daripada Fatihah itu, iaitu 200 ayat atau kurang, kerana melanjutkan pada bacaan sembahyang subuh itu. Ini sunat imam baca, iaitu pada sembahyang subuh itu 2 surah yang kemudian daripada Fatihah. Jadi setelah Fatihah kan kita disunatkan baca surah, kalau boleh itu adalah 200 ayat atau kuranglah, tak lebih, untuk melanjutkan pada bacaan sembahyang subuh itu. Dan mengerjakan akan sembahyang pada awal waktu subuh itu sunat, tetapi tiada mengapa selesai sembahyang subuh itu serta waktu kabur-kabur. Jadi lebih afdal bila dah masuk waktu subuh kita terus solat. Tapi tak ada masalah. Kalau masih kabur-kabur, belum terang, belum matahari, masih kabur je, masa matahari tu belum naik tapi dah kabur tapi belum naik, itu boleh, bukan tak boleh. Tetap sah selagi belum syuruk lah maksud dia. Kalau dah syuruk tu dah habislah waktu subuh, tuan-tuan dan puan-puan. Dan tiada mengapa membaca pada rakaat yang kedua itu dengan akhir surah sekira-kira 30 ayat. Jadi tak ada masalah membaca pada rakaat kedua itu dengan akhir surah sekira-kira 30 ayat atau 20 ayat hingga akhir surah. Ini. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, telah diriwayatkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya adalah ia membaca pada 2 rakaat qabliyah subuh akan ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu firman Allah Ta'ala, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Surah Al-Baqarah ayat 136. Dan pada rakaat yang kedua, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Surah Al-Imran. Ini yang diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin, tuan-tuan dan puan-puan, hadir wal hadir hafizakumullah. Dan sunat bagi imam membaca pada sembahyang zuhur akan surah-surah Thiwalul Mufassal, iaitu surah-surah yang panjang hingga 30 ayat. Ini pada sembahyang zuhur. Baca ayat yang panjang. Dan pada sembahyang asar kira-kira setengah daripada itu. Demikian itu. Berarti 15 ayat Tiwalul Mufassal. Dan jadi Tiwalul Mufassal ni surah yang ayat dia panjang-panjang. Ni panjang-panjang. Okey. Dan pada sembahyang asar, dan pada sembahyang maghrib Awakhirul Mufassal, iaitu surah-surah yang ada pada akhir Al-Quran. Kita panggil Juzuk Amma. Jadi maghrib tu pendek-pendek lah. Kan waktu malam kan tak lama, maghrib waktu tak lama. Demikianlah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala lagi, wal jumlatu at-takhfifu awla la siyama idza kathura al-jam'u.
Maksudnya apa? Artinya, dan hasil dengan perhimpunan perkataan itu bahawa meringankan sembahyang bagi imam itu terlebih aula. Istimewa pula apabila banyak orang yang berjamaah itu. Iaitu apa? Dan hasil dengan perhimpunan perkataan itu bahawa meringankan sembahyang bagi imam itu terlebih aula. Meringankan sembahyang bagi imam itu lebih aula. Istimewa pula apabila banyak orang yang berjamaah itu. Ini. Jadi baca ringan, bila banyak jamaah kita baca ringan lah. Jangan berat-berat, kesian orang tua, tuan-tuan dan puan. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Fa inna fihimul dha'ifa wal kabira wa dzal hajati wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa." Muttafaqun alaih. Iaitu seperti yang ditakhrij oleh Imam Al-Iraqi, Al-Hafiz Al-Iraqi. Muttafaqun alaih berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Artinya, apabila sembahyang seorang kamu dengan manusia, maka hendaklah meringankan ia akan sembahyang itu, maka kerana bahawasanya ada di dalam mereka itu orang yang dhaif dan orang tua, dan ada orang yang mempunyai hajat. Dan apabila sembahyang ia sendirinya, maka hendaklah ia melanjutkan akan sembahyangnya itu barang yang sekehendaknya. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Dan lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa qad kana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yusalli biqaumil isya' di qaumin al-isya' wa qara'a surah al-Baqarah. Solat isya' baca surah Baqarah. Surah Baqarah tu 2 jam tuan-tuan. Kan? Fa kharaja rajulun min as-salih wa atamma li nafsihi fa qalu nafaqa ar-rajulu fatashakaya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fazajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan faqala Rahmatullah. Maaf. Faqala afattanun anta ya Mu'adz. Iqra surat as-sabbih was-sama'i wat-tariq wasyamsi wad-duhaha. Itu hadis yang terkenal, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Iaitu artinya, dan sesungguhnya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sembahyang isya' dengan suatu kaum dan membaca ia akan surah Al-Baqarah. Jadi kaum tu membaca surah Al-Baqarah solat isya'. Maka keluar seorang lelaki daripada sembahyang sertanya itu dan menyempurnakan sembahyang itu bagi sendirinya. Jadi ada orang keluar mufaraqah daripada solat, pisah daripada solat. Solat sendiri sebab panjang surah Al-Baqarah tu. Dia tak nak lah. Dia putus, dia solat sendiri. Maka mereka berkata mereka itu yang bersama-sama sembahyang itu. Jadi yang solat tu solat, laki tu jadi munafik tu. Dia pisah solat. Zahir dia pisah solat. Jadi munafik tu orang laki-laki itu. Maka mengadu keduanya itu kepada Rasulullah SAW. Lalu marah Nabi SAW. Jadi Nabi bukan marah orang yang dikeluar tadi yang dituduh munafik. Tapi baginda SAW marah kepada Mu'adz. Dan bersabda baginda SAW, adakah berbuat fitnah engkau wahai Mu'adz? Jadi kau buat fitnah ke Mu'adz? Baca olehmu akan surah Al-A'la. So nak bacalah surah Al-A'la, surah At-Tariq dan Syams. Kesian orang dah tua dan lain-lain. Adab-adab di dalam segala rukun. Adapun adab-adab yang di dalam segala rukun itu, maka iaitu 5 adab. Adab yang pertama, sunat bagi imam itu meringankan rukuk dan sujud, maka jangan melebihi ia di dalam tasbih itu atas 3 kali tasbih. Dan kata Anas radhiyallahu anhu, ma ra'aitu ma ra'aitu akhaffa min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tamamin. Muttafaqun alaih, Al-Hafiz Al-Iraqi. Yang bermaksud artinya, tiada aku lihat orang yang terlebih ringan sembahyang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sempurnanya. Jadi tak ada yang solat sangat kesat, tak. Ringan sahaja. Adab yang kedua, seyogyanya bagi makmum itu bahawa jangan ia mendahului akan rukuk. Jangan dia mendahului akan rukuk imam dan sujudnya. Tetapi hendaklah ia
terkemudian daripada imamnya. Sekira-kira jangan ia rukuk melainkan apabila sampai imam itu kepada sekurang-kurang rukuk. Dan jangan ia tunduk bagi sujud melainkan apabila sampai muka imam kepada tempat sujud. Itu dia. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nakal daripada setengah ulama, an-nasu yakhrujuna minas salati ala salasati aqsamin, ta'ifatun bi 25 salatan, wa humul ladhina yukabbiruna wa yarka'una ba'da ruku'il imam, wa ta'ifatun bi salati wahidatin, wa humul ladhina yusawwunahu, wa ta'ifatun bila salatin, wa humul ladhi yusabiquna al-imam. Kiraan kitab, iaitu dalam kitab Ihya Ulumuddin, juz 1, sahifah 177. Yang artinya, manusia yang keluar daripada sembahyang itu atas 3 bahagi. Ada 3 jenis. Pertama, kaum yang keluar daripada sembahyang itu dengan dapat pahala berjamaah, iaitu 25 sembahyang. Jadi dapat pahala 25 sembahyang. Ada yang bahasa lain 27 derajat kan, contoh dia. Dan mereka itulah yang takbir dan rukuk, ia kemudian daripada rukuk imam. Jadi imam dah rukuk, baru dia rukuk. Dia tak sama. Kedua, kaum yang keluar daripada sembahyang itu dengan dapat satu pahala sembahyang juga. Jadi dapat satu pahala. Dan mereka itulah yang menyamai ia akan perbuatan imam. Jadi imam buat apa? Dia ikut. Maksud dia, macam ni. Macam tu dia. Sama tepat-tepat. Yusawunahu. Jadi dia sama exactly. Ketiga, kaum yang keluar daripada sembahyangnya itu dengan tiada dapat suatu daripada pahalanya. Jadi kaum yang keluar daripada sembahyang itu, dia tak dapat satu pun daripada pahalanya, dan mereka itulah yang mendahului akan imamnya. Jadi yang tak dapat pahala tu, imam belum rukuk, dia dah rukuk dulu. Ini imam, ini dia. Itu tak boleh. Itu. Jadi tak boleh mendahului imam. Dan kata Al-Imam An-Nawawi di dalam Matan Minhaj. Jadi Imam Nawawi mengarang kitab fiqah, nama dia Minhajut Talibin, matan. Yang dibacakan di masjid yang mulia ini, iaitu masjid wilayah Persekutuan, setiap Sabtu terakhir. InsyaAllah Sabtu ni kita ada jilsah ulama wilayah Persekutuan yang akan mengaji kitab Minhajut Talibin. Ini karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. So Al-Imam An-Nawawi, dia kata dalam kitab Minhajut Talibin, kitab fiqah dia, walau ahassa fil ruku'i aw at-tashahhudil akhiri bidakhilin lam yukrah intidharuhu fil adhar in lam yubaligh fihi wa lam yufarriq baina dakhilin. Yang bermaksud, artinya, dan jikalau merasa imam itu di dalam rukuk atau di dalam tasyahud yang akhir dengan orang yang hendak mengikuti akan dia sembahyang, nescaya sunat bagi imam itu menanti akan dia di dalam rukuk atau di dalam tasyahud yang akhir itu, tetapi dengan syarat jangan sangat berlebih-lebih menanti itu, dan tiada membezakan orang yang hendak mengikut antara sahabatnya dan lainnya, yakni tiada beza antara orang mulia dan orang yang dhaif, dan lagi kerana ikhlas lillahi ta'ala, supaya ia menolongi akan dia bagi mendapat akar rakaat itu, dan supaya ia mendapat fadilat berjamaah itu. Ini dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu adab yang ketiga, sunat bagi imam itu jangan melebih ia daripada doa yang di dalam tasyahud yang akhir, atas sekurang-kurang daripada tasyahud dan selawat atas Nabi SAW. Jadi sunat bagi imam itu jangan melebih ia daripada doa di dalam tasyahud akhir. Jadi jangan lebih-lebih. Dan selawat atas Nabi SAW. Dan lagi sunat bagi imam dan makmum itu dan orang yang sembahyang sendiri, bahawa jangan melebih mereka itu di dalam tasyahud awal kemudian daripada katanya Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Lalu disebut tasyahud awal tu, sunatnya kita adalah untuk Allahumma salli ala Muhammad titik, wa ala ali sayyidina Muhammad tu tak payah. Tu sunat dia, kita cukup Allahumma salli ala Muhammad titik. Tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ila akhirih insyaallah. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Jelaskan perkara ini insyaallah. Lalu adab yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan.
bahawa jangan mengkhususkan imam itu akan dirinya dengan doa, tetapi hendaklah ia mendatangkan segala doa di dalam sembahyang itu dengan sigat jamak. Jadi kalau imam tu bila doa, jangan dia doa aku, domir ana. Domir ana tu kata ganti aku, jangan. Dia kena kata ganti kami. Mutakalim ma'al ghair. Kalau bahasa Arab kita panggil nahnu. Inna anzalna ighfir lana. Ini contoh dia. Jamak bentuk perkataan yang dapat merangkumi semua jamaah. Seperti katanya, Allahumma gfir lana. Dan demikian katanya pada kunut subuh dan kunut witir pada separuh yang akhir pada bulan Ramadan. Seperti katanya, Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi ma tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل ما ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم hingga akhir. Dan sunat bagi imam itu menyaringkan akan kunut. Jadi kunut itu disunatkan untuk dikuatkan. Kunut subuh dan witir pada nisf yang akhir pada bulan Ramadan. Jadi kunut subuh witir kuat kan. Dan sunat bagi orang yang sembahyang sendirinya itu bahawa memperlahankan akan membaca kunut. Kalau solat sendiri dia baca kunut perlahan lah. Dan sunat bagi makmum ketika imam baca kunut itu mengucap amin melainkan pada kata fa innaka taqdi wa la yudha alaik hingga akhir, maka iaitu sunat bagi makmum mengata seperti yang dikata oleh imam itu. Dan sunat bagi imam dan makmum itu menadahkan kedua telapak tangan. Jadi ini kalau kita baca Melayu dia kita jelas. Maksud dia apa? Bila kunut subuh atau witir, imam sepatutnya membaca kunut ni kuat dari awal sampai akhir. Tapi banyak, bukan hanya di Malaysia, tapi hatta di Indonesia pun ada beberapa sedikit kesalahan. Dia bukan kesalahan membatalkan, cuma tidak memahami atau tersalah memahami ibarat. Iaitu Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu ma walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala ahlihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baca semua kuat. Yang tersalah faham dia baca macam ni. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi ma tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Maksud dia yang fa innaka taqdi. Fa innahu la. Makmum pun baca fa innaka taqdi. Fa innahu la. Tabarak tarabba. Tak, bukan macam tu. Yang betul maksud dia imam baca kuat dari awal sampai akhir. Cuma makmum bila baca amin tu, Allahumma hdina fi man hadai. Amin, 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 amin. Sebab itu doa. Tapi bila fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Bila tu jangan amin. Kerana dia bukan doa, dia adalah statement. Fa innaka, kerana sesungguhnya engkau ya Allah taqdi menunaikan wa la yuqda dan tidak ditunaikan atas alaika padamu. Maksudnya engkau dah yang menentukan mengqadakkan segala sesuatu. Bukan engkau diqadakkan, maksudnya ada yang menentukan nasib engkau. Tidak. Astaghfirullahalazim. Itu tak betul. Kerana Allah SWT yang mengqadak segala sesuatu. La yuqda alaik. Lebih kurang macam tu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Jadi sampai habislah, sampai tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka. Ini baru wa nastaghfiruka. Ini baru amin lah. Wa natubu ilaik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam. Itu amin lah. Okey. Sanak kita panggil. Sanak tu pujian kepada Allah SWT. Itu kita ni lah. Kita bukan kita amin, tapi kita baca lah. Maksudnya makmum ni baca. Itu mungkin banyak imam hari ini, bukan hanya di Malaysia, di Indonesia pun banyak yang salah faham. Mungkin boleh diperbetulkan. Dan sunat bagi imam dan makmum. Jadi imam dan makmum itu sunat itu menadahkan kedua tapak tangannya ke langit seperti ketika tiap-tiap berdoa
itu, dan tiada mengapa bahawa mengucap imam itu di dalam tasyahudnya itu, na'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabri, wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal, wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidna ilaika ghairal maftunin. Ini demikianlah diriwayatkan daripada Nabi SAW. Adab yang kelima, tuan-tuan, bahawa jangan berdiri makmum seorang dirinya. Jadi jangan diri makmum seorang diri padahal keluar ia daripada saf, kerana yang demikian itu makruh lagi menghilangkan akan pahala berjamaah. Tetapi sunat masuk ke dalam saf atau menghela ia seorang yang di dalam saf jika ia tiada dapat masuk ke dalam saf itu. Dan sunat hendaklah ketika menghelanya itu kemudian daripada takbiratul ihram, dan sunat bagi makmum yang dihela itu mengikut akan yang menghela itu supaya ia menolongi akan dia pada menghasilkan pahala berjamaah. Okey, adab-adab kemudian daripada salam. Jadi apa adab kita setelah salam? Ni. Adapun adab-adab yang kemudian daripada salam itu iaitu 3 adab. Adab yang pertama, sunat bagi imam itu bahawa meniatkan dengan 2 salamnya itu akan memberi salam kepada makmum. Bila dia salam tu, dia niat berikan kepada makmum dan segala malaikat yang hadir mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat kan? Itu. Dan sunat bagi makmum meniatkan pada ketika salamnya itu menjawab akan salam imamnya. Jadi makmum niatkan salam, jawab salam imam. Assalamualaikum, jadi Assalamualaikum, Assalamualaikum, tu niat jawab. Ada yang kedua, sunat bagi imam itu duduk, bahawa duduk ia berhenti kemudian daripada salamnya. Demikianlah diperbuatkan oleh Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sunat bagi imam itu bahawa ia sembahyang sunat pada tempat yang lain daripada tempat sembahyang fardu itu. Dan jika ada di belakang imam itu perempuan, maka jangan pergi ia melainkan setelah pergi segala perempuan itu. Adab yang ketiga, apabila berhenti imam itu, maka seyogianya bahawa berhadap dengan mukanya itu kepada makmum. Bila imam berhenti, maka seyogianya dia berhadap dengan mukanya itu kepada makmum. Demikianlah disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin dan di dalam Bidayatul Hidayah. Tetapi yang dimu'tamadkan oleh fuqaha bahawa hendaklah kiri imam itu kepada mihrab dan kanannya kepada makmum. Jadi dia menghadap macam ni. Jadi dia menghadap macam ni. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi kembali tadi iaitu adab kedua, sunat bagi imam itu bahawa duduk ia berhenti kemudian daripada salamnya. Demikianlah diperbuatkan oleh Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sunat bagi imam itu bahawa ia sembahyang sunat pada tempat yang lain daripada tempat sembahyang fardu itu. Jadi kalau nak solat sunat, itu dia pindah tempat lain. Itu yang kita kat masjid, kita tengok orang solat, lepas tu dia pindah tempat lain. Macam itulah maksudnya. Sunat dia, ni yang disebut dalam kitab Syiarus Salikin. Jadi sebenarnya kitab ni dibaca oleh tok nenek kita dulu. Dan apa yang kita buat ni semua, dialah buat ada sumber dia. Ada sumber dia, kita kata. Okey. Okey, ini hadirin wal hadirat jazakumullah. Lalu, dan jika ada di belakang imam itu perempuan, maka jangan pergi ia melainkan setelah pergi segala perempuan itu. Jika belakang dia ada perempuan, maka dia jangan pergi melainkan setelah pergi segala perempuan itu. Perempuan itu semua pergi, baru pergilah. Ini. Adab yang ketiga, apabila berhenti imam itu, maka seyogianya bahawa berhadap dengan mukanya itu kepada makmum. Ni. Berhadap muka dia itu kepada makmum. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin dan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tapi yang dimuktamadkan oleh fuqaha bahawa hendaklah
kiri imam itu kepada mihrab dan kanannya itu kepada makmum sekalian. Jadi itu tengah-tengah. Kiri mihrab, kanan makmum. Itu lebih baik macam tu. Dan makruh bagi makmum berdiri dahulu daripada bangkit imam. Jadi makruh makmum berdiri sebelum imam bangkit. Jadi kalau imam masih duduk. Ni kita hari ni tak nak wirid, tak nak apa, bida'ah sana, bida'ah sini. Bangun, imam belum bangun, kita dah bangun. Tapi bukan bangun sebab sibuk sebab lain. Bangun sebab nak tunjuk confrontational. Ni bida'ah. Tak boleh buat. Itu tak boleh lah macam tu. Boleh khilaf. Banyak ulama kata boleh. Imam Ghazali, Imam Syah Abdul Samad Falimbani dia kata lah, awak tak pegang. Dan sunat bagi imam dan makmum itu bahawa bangkit berjalan ia pada pihak hajatnya, sama ada pihak kanan atau pihak kiri. Imam dan makmum itu bahawa bangkit berjalan ia pada pihak hajatnya. Dia nak pergi kanan ke kiri, kanan atau kiri ikut. Terserahlah. Maka jika tiada ada baginya hajat, kalau tak ada hajat, nak ke kiri atau kanan, tak ada. Kan? Sunat ia bangkit pada pihak kanan dia lebih bagus. Dia bagi lalu kanan, lalu bahagian kanan. Wallahu ta'ala al-muwafiq. Inilah perhimpunan segala adab iman dan makmum. Lalu kita masuk fasal kelima, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pasal pada menyatakan kelebihan Jumaat dan adab-adabnya dan segala sunatnya dan segala syaratnya. Kelebihan Jumaat. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, "I'lam anna yawmal jumu'ati yawmun 'azimun. Azzamallahu bihil Islam wa khassasa bihil muslimina." Jadi ketahuilah bahawa sesungguhnya olehmu bahawasanya hari Jumaat itu iaitu hari yang amat besar lagi mulia, yang dimuliakan Allah Ta'ala dengan dia. Dengan dia itu akan agama Islam, yang menentukan Allah Ta'ala dengan dia akan orang yang muslimin. Ini adalah hari Jumaat, hari yang agung, Yaumun Azim. Azzamallahu bihil Islam wa khassasa bihil muslimin. Lalu disebut di sini. Dan firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Yang bermaksud artinya apabila diazankan bagi sembahyang pada hari Jumaat, maka pergi segera kamu kepada zikir Allah, yakni kepada mendengar khutbah dan kepada sembahyang Jumaat, supaya kamu ingat Allah Ta'ala dan tinggalkan olehmu akan berjual beli. Jadi kita pergi salat Jumaat dan kita fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kita jangan jual beli, jangan apa. Kita pergi solat Jumaat. Itu maksud dia. Ini ayat tersebut solat Jumaat. Ayat ke-9. Maka mengharamkan Allah Ta'ala mengharamkan pada ketika mendengar azan pada hari Jumaat itu membimbangkan diri dengan pekerjaan dunia daripada jual beli dan tiap-tiap yang memalingkan daripada pergi kepada sembahyang Jumaat.
Nah, jadi tak boleh lah. Jangan buat benda-benda yang menghalang kita solat Jumaat. Memalingkan kita solat Jumaat. Kecuali darurat lah. Darurat tu bab lain. Tang-tang nak pergi solat Jumaat itu. Oh, sakit terpaksa pergi. Ya, ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sabda Nabi SAW, man tarakal jumu'ata salasan min ghairi udhrin taba'allahu ala qalbih wa fi lafdhin akhar faqad nabadha al-islam wara'a dhahrih. Rawahu Ahmad wal Baihaqi al-Iraqi. Jadi ini hadis Imam Al-Hafiz al-Iraqi yang meriwayatkan daripada Imam Ahmad dan Baihaqi. Artinya, barang siapa meninggalkan akan sembahyang Jumaat 3 kali Jumaat dengan tiada uzur, nescaya dimetri oleh Allah Subhanahu wa taala atas hatinya, yakni dibutakan. Dibutakan Allah Taala mata hatinya itu dan dikelamkan Allah Taala akan dia sekira-kira tiada menerima kebajikan dan tiada dapat membezakan baik dan jahat, maka jadilah hatinya bebal. Dan pada lafaz ada riwayat yang lain, barang siapa meninggalkan sembahyang Jumaat itu 3 kali dengan tiada uzur, maka sungguhnya telah melontarkan ia akan agama Islam pada pihak belakangnya. Ini dihadiri wal hadirat hafizakumullah. Dan sabda Nabi SAW, inna lillahi azza wa jalla fi kulli yawmin jum'atin 600 atiqin minan nar. Rawahu Ibnu Hibban wa Ibnu Adin dhaif. Takhrij al-Iraqi. Yang bermaksud artinya bahawa adalah bagi Allah Azza wa Jalla di dalam tiap-tiap hari Jumaat itu memerdekakan akan hambanya daripada api neraka 600 pemerdekaan. Itu adalah yang disebutkan, yang diajab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT akan memerdekakan. Lalu dalam sebuah hadis yang panjang, hadis ini adalah riwayat Imam Syafi'i Tabrani, iaitu hadis yang dhaif tapi ditakhrij oleh Al-Iraqi. Fi hadis Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibril alaihi salam wa fi kaffihi mir'atun bayda faqala hadhihi al-jum'atu yafriduha 'alaika rabbuka litakuna laka 'idan wa li ummatika min ba'dika. Qultu fama lana fiha? Qala lakum fiha khairu sa'atin man da'a fiha bi khairin huwa lahu qismun a'tahu Allah subhanahu iyyahu aw laysa lahu qismun dhakhkhara Allah lahu ma huwa a'zamu minhu aw ta'awwadha min sharrin huwa maqdubun alayhi illa a'adahu Allah azza wa jalla min a'zama minhu wa wasaydul ayyam indana wa nahnu nad'uhu di akhirati yaumal mazid. Qultu walima? Qala inna rabbaka ittakhadha fil jannati wadiyan afyahu minnal miskil abyad fa idza kana yaumul jum'ati nazala Allah ta'ala min illiyina ala kursiyyihi fa yatajalla lahum hatta yanzuru ila wajhil karim. Rawahu Syafi'i wa Tabrani dhaif. Artinya, dan tersebut di dalam hadis yang menceritakan akan dia oleh Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia bersabda dengan katanya, telah datang akan daku Jibril alaihissalam dan adalah di dalam tangannya itu cermin yang putih dan berkata ia, inilah hari Jumaat yang mendatangkan akan dia atasmu oleh Tuhanmu supaya ada ia jadi bagimu hari raya dan bagi umatmu yang kemudian daripadamu. Maka kataku, apa kebajikan yang diberikan bagi kami di dalamnya itu? Maka kata Jibril alaihissalam, adalah bagi kamu satu saat yang terlebih baik. Barang siapa berdoa di dalamnya, itu dengan permintaan kebajikan dan yang ada baginya bahagian nescaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala, atau tiada ada bahagiannya nescaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala, atau tiada baginya bahagian nescaya ditaruhkan baginya yang terlebih besar dan terlebih mulia daripadanya. Dan barang siapa meminta peliharakan daripada segala kejahatan yang tersurat atasnya,
melainkan memeliharakan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada yang terlebih besar daripadanya. Dan hari Jumaat itu penghulu segala hari pada kami. Dan adalah kami menamai akan dia di dalam akhirat akan hari yang terlebih mulia. Maka kataku, mengapa dinamakan akan yang demikian itu? Maka kata Jibril AS bahawa Allah adalah Tuhanmu Azza wa Jalla menjadikan di dalam syurga akan satu sungai yang terlebih harum baunya daripada kasturi yang putih. Maka apabila ada hari Jumaat, maka turun rahmat Allah di atas kursinya, maka tajalli Allah Ta'ala bagi hambanya yang arifin hingga melihat mereka itu kepada zat Tuhannya yang maha suci lagi maha mulia, yang layak bagi ketinggiannya dan bagi kemuliaannya. Dan sabda Nabi SAW, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ati fihi khulqa Adam alaihi salam wa fihi udkhilal jannah wa fihi uhbita ilal ard wa fihi tiba alaihi wa fihi mata wa fihi taqumu sa'ah wa huwa indallahi yaumul mazid kadzalika tusammihi malaikatu fis sama' wa huwa yaumun nadhari ila Allah ta'ala fil jannah. Rawahu Muslim al-Iraqi. Jadi hadis riwayat Imam Muslim artinya hari yang terlebih baik yang terbit di dalamnya matahari itu iaitu hari Jumaat. Di dalamnya dijadikan Nabi Adam alaihissalam dan di dalamnya dimasukkan akan dia ke dalam syurga dan di dalamnya diturunkan akan dia ke bumi dan di dalamnya diterima taubat atasnya dan di dalamnya ia mati dan di dalamnya akan berdiri hari kiamat dan iaitu dinamai pada Allah Ta'ala akan Yaumul Mazid, yakni hari yang terlebih mulia. Demikian lagi menamakan akan dia Yaumul Mazid oleh malaikat di dalam langit dan hari Jumaat itu iaitu hari yang di dalamnya melihat orang mukmin akan Allah Ta'ala dalam syurga kelak. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, man mata yaumal jumu'ati aw lailata jumu'ati kataballahu lahu ajra syahidin wa wuqiya minhu fitnah min fitnatil qabri. Rawahu Abu Naim fil Hilyah al-Takhrij Iraqi. Artinya, barang siapa mati di dalam hari Jumaat atau pada malam Jumaat, nescaya disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya akan pahala orang mati syahid, yakni orang yang mati pada perang Sabil dan dipeliharakan daripada fitnah di dalam kubur. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. InsyaAllah sampai sekian saja iaitu pengajian kita pada hari ini, iaitu pada 22 bulan November ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian ini pada minggu hadapan dengan istiqamah, dengan harapan insyaAllah segala ilmu yang kita dapatkan merupakan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. InsyaAllah ana aktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.